Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada siapa yang join sharing malam ni. Siapa yang share boleh share dulu sharing malam ni. Okay, first Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal bin Razali. Saya Nur Syairah binti Razali. Kita orang merupakan alumni daripada KPMBP daripada saya batch 2017. 2014. So kami adik-beradik yang daripada KPMBP lah. Okay, tapi ambil kos berbeza. Ambil kos berbeza. Saya ambil DLM, DIE. Okay, sebab memang ada dua je kan kos KPM. Okay. Jadi hari ni apa yang kami nak cuba sharing kepada semua tentang kebaikan menyimpan dan kenapa kita kena menyimpan di awal usia. Macam tajuk yang saya tulis kat situ, orang muda wajib menyimpan di awal usia. Kenapa dan mengapa? Bila kita tahu kenapa, kita akan fikir kenapa aku tak simpan dari awal? Macam mana aku nak menyimpan? Macam tu. So hari ni saya nak cuba sharingkan daripada side saya dengan side kakak saya bagaimana cara menyimpan yang baik sebenarnya. Cara-cara dia dan kenapa kita orang boleh dalam bidang ni, macam mana kita orang boleh tahu sedikit sebanyak tentang konsep menyimpan yang dengan cara yang baik. Sebab menyimpan betul. Kalau kita menyimpan kat saving account, menyimpan kat ASB, kat mana-mana, kat unit trust, kat gold, emas, semuanya bagus. Tapi bagaimana untuk kita at the first step, macam mana kita nak start untuk menyimpan? Titik permulaan untuk menyimpan. Betul. So hari ni saya nak sharekan again siapa yang baru masuk, terima kasih kerana hadir dalam sharing hari ni. Mana-mana, siapa-siapa, madam-madam, lecturer kita orang ke dulu, selamat datang, Assalamualaikum. Ada kurang? Kita punya batch ke? Terima kasih sebab datang live hari ni. Jadi sebelum kita orang nak lebih lanjut tentang kenapa kita kena simpan semua, bagaimana nak menyimpan semua, kita orang kenalkan diri kita orang kan. So basically kita orang daripada side investment, dalam side pelaburan. Macam mana konsep menyimpan kita orang adalah melalui cara pelaburan. Jadi untuk pastikan kita ni betul untuk kawan-kawan semua pastikan kan, lecturer semua pastikan kita menyimpan dengan orang yang betul. Orang tu mestilah berdaftar di bawah FIMM. FIMM ni apa? Nama dia adalah Federation of Investment Management Malaysia. Kalau kita bukan di bawah FIMM, maksudnya orang tu memang bukan seorang konsultan pelaburan yang betul. Macam tu. Jadi saya Muhammad Haikal bin Razali, TA Investment Management Berhad. Saya member since Julai tahun 2020. Saya Syairah Razali, ada lesen ni starting pada 2018. Rasanya lepas habis KPM lepas habis belajar diploma, terus ambil lesen untuk unit trust ni lah. Betul lah. Ya, betul. Jadi kita orang baru nampak Haikal baru Julai tahun 2020, Syairah baru Oktober tahun 2018. Tapi macam mana kita orang boleh into this industry? Because of our parent. Sebab keluarga kita orang yang mengajar kita orang daripada kecil cara penyimpanan yang betul dalam konsep pelaburan. Jadi ini adalah mak ayah saya. Mak ayah saya Nuriza binti Sukran, juga TA Investment Management Berhad since Disember 1999. Ayah kita orang pun dah sama je dengan mak kita orang, tapi cuma lambat sikit lah ambil lesen. 2000 tahun 2000 baru dah ambil lesen. So masa tu mak abah ada kerja lagi, and then after that baru dia starting ambil lesen lepas dah nampak hasil dia sebenarnya. That's why dia ambil lesen, and dia lambat sikit daripada mama lah sebenarnya. So diorang parents kita orang dah experience more than 20 years experience dalam pelaburan ni. Jadi kita orang nampak benda ni sejak saya lahir lagi lah. Sejak saya lahir kan. Sebab dah kecil-kecil kita dah nampak macam mana mak terapkan menyimpan macam mana. Mak saya dan ayah saya dia tak menyimpan kita orang, Haikal terus buka account investment terus melabur. Tak.
diorang kadang-kadang indirect ataupun direct cara mengajar kita orang. Kadang-kadang kita orang ni jenis yang macam nak sesuatu kena usaha sendiri. Tak ada macam nak apa sediakan mama sediakan silver spoon. Kita orang tak lahir dalam keluarga yang macam tu. So kalau kau nak something kau kena usaha. Yang tu mak ayah kita orang ajar kita orang pada kecil lagi. Sebab pada permulaan saya macam kecil-kecil kan, saya macam fikir kan, kenapa mak aku ni suruh aku beli semua pakai duit sendiri. Pada hakikatnya kejam. Macam diorang mampu je kan. Diorang mampu untuk belikan untuk kita orang, tapi kita orang kena pakai duit sendiri. Tapi bila besar dan membesar, kita nampak benda tu as a, ini punya cara je. Sebab itu kenapa? Kenapa? Sebab hakikatnya kalau kita tak mendidik, jadi kita tak tahu takkan tiba nak terus bagi je kan. Bagi je nanti benda tu takkan seronok lah. Okay. So hari ni saya selalunya kalau orang saya dengan kita orang semua kita akan cerita tentang pelaburan. Tapi hari ini kita orang nak cerita tentang bagaimana itu mencapai kekayaan. Kekayaan ini adalah satu benda apa? Kekayaan adalah sangat-sangat subjektif. Betul tak? Setiap orang different. Setiap orang lah, siapa je, setiap individu mempunyai konsep kekayaan sendiri. Ada yang kata, aku ada kereta besar, aku ada rumah, itu konsep kekayaan aku. Ada yang kata, aku punya, aku nak retirement awal, itu konsep kekayaan aku. Ada kata, aku nak kahwin aku nak besar, grand, itu konsep kekayaan aku. Every individu mempunyai konsep kekayaan yang berbeza. So maksudnya kita semua ada peluang untuk mencapai tu. Tapi dengan cara macam mana? Kita kena ada baby step. Baby step dan step macam mana? Step yang kita sendiri tahu benda tu boleh boleh achieve dengan step yang betul. Kalau kita macam kita belajar kat KPM lah. Medal semua ajar kan. Macam mana dekan? Macam ni sebab KPM mimpi satu je konsep. KPM yang saya perasan marah sepanjang saya belajar dengan marah dengan adik saya adalah diorang nak mendidik kami jadi seorang pelajar, seorang penjaya macam mana, juga nak bentuk seorang individu yang bila dia keluar daripada dah belajar, yang individu yang ada target, ada impian dan juga lebih pada bisnes. Itu saya perasan sepanjang saya belajar dekat MARA sebenarnya, sepanjang saya belajar dekat KPMEP. Semua lecturer akan terapkan benda yang sama je dekat semua student dia sebenarnya. Betul. So jadi untuk hari ini, malam ni, kita orang nak share tentang cara 5 perkara yang boleh membuatkan kita wealthy. Wealthy tu apa? Rich dan wealthy benda yang lain. Kekayaan dan kaya benda yang lain. So, semua orang boleh jadi kaya. Kerja sungguh-sungguh jadi kaya. Gaji besar, kaya. Tapi adakah dia kekayaan tu dia kekal? Sebab orang kadang-kadang macam COVID hari tu dulu. Gaji pilot sampai mungkinlah kita tahu dalam 10,000 ke 15,000 sebab dia fly kan. Tiba-tiba COVID, diorang kena buang kerja. Dan ada sampai satu pilot tu bunuh diri. Sebab kenapa? Sebab diorang nak kata diorang kaya. Tapi ada kekayaan tu ada pada diri diorang. Bagaimana diorang manage kewangan diorang. Jadi hari ni kita orang memang nak muda lagi lah untuk cerita benda ni semua kan. Tapi hakikatnya kita orang telah diterapkan oleh mak ayah kita orang cara-cara penyimpanan yang okey, cara yang betul. Jadi hari ni kita nak share tentang 5 perkara yang boleh buatkan kita wealthy. Yang pertama, budget. Yang kedua, live on less than you make. Yang ketiga, get off of debt. Keempat, invest. Yang paling penting, be generous. Okay, jadi hari ni kita orang nak terangkan satu demi satu dan kita nak selitkan pengalaman kita orang, macam mana kita orang manage benda tu. Jadi mungkin lagi satu, mungkin boleh ambil manfaat lah sebenarnya. Walaupun kita orang baru setahun jagung, kita orang pun baru muda dia 20 apa? 22, kita 25. So mungkin yang tengok ni pun maybe lagi tu pada kita orang. Mungkin experience pun lagi banyak sebenarnya pada kita orang. Tapi sebenarnya macam Nabi Muhammad pernah bercakap, ambillah ilmu daripada sesiapa je. Maksudnya ilmu tu walaupun orang tu baru muda pada kita, ambillah ilmu yang ada. Kalau contoh boleh manfaatkan ilmu tu satu hari untuk korang, ambil lah ilmu tu. Tu je. Kita macam sekarang nak sharing santai je. Betul, santai je. So mungkin kita orang, apa yang kita cuba sampaikan hari ni, kalau ada kebaikan, dapat ambil tu sebagai kebaikan kita orang juga, alhamdulillah. Tapi kalau ada macam tu tentang pengalaman yang orang yang tak bagus, ambil tu sebagai iktibar. Sebab
iktibar kadang-kadang yang mendidik kita juga daripada pengalaman orang. Kadang-kadang, oh dia ni salah, oh jangan buat macam dia, betul tak? Jadi hari ni kita akan pergi satu-satu tentang bajet dan seterusnya, okay? So hari ni pertama, writing a budget. Kenapa tadi saya tulis bajet je, tapi yang ni saya tulis writing. Hakikatnya, bila kita nak jadi kaya, kita kena tulis sesuatu, bajet kita, kewangan kita. Kita kena tulis, kena ada plan. Kita tak akan jadi sesuatu tanpa plan, betul tak? A goal without a plan is just a wish. Maksudnya, kalau kita just, oh aku kena buat benda ni, oh aku nak dapat benda ni, aku nak dapat benda ni. Tapi hakikatnya kalau kita tak ada plan dan kita tak tulis pun plan kita, itu tak akan jadi. Betul tak? Jadi contohnya macam bajet lah. Saya nak share tentang saya punya pengalaman masa kat KPM sebagai contoh. Macam mana saya membajetkan diri saya tentang kewangan ni. Sebab mungkin saya cakap dia dah terap dari kecil lah. Macam mana saya survive dulu. Kalau kita orang kadang kita orang suka pergi bercuti kan. Kita orang memang, keluarga kita orang sangat-sangat suka pergi bercuti. Bila pergi bercuti kadang-kadang sebagai contoh pergi Korea. Bila pergi Korea mak cakap, okay kumpul 2,000 dalam masa setahun lebih. 2,000 kena kumpul. Benda ni pada kecil tau sebenarnya. Sebenarnya at least kita orang masa tu mak kita orang terapkan benda ni, bajet ni pada kecil sebenarnya. Kita tak tipu. Masa sekarang starting umur saya darjah 5, Haikal darjah Haikal darjah 5, saya first trip kita orang pergi luar negara, kita orang pergi Japan. Pergi Japan time tu mama cakap dah, padahal mama dapat free tiket tau pada company. Whole family boleh bawa. Maksud mama achieve, mama whole company trip. So maksudnya anak-anak dia 4 orang, termasuk dia dengan termasuk ayah kita, termasuk mak kita 6 orang. Tapi masuk kakak first dapat ikut, so kita 5 orang. Kita anak-anak 5 orang. Mama dapat free tiket, semua free tiket. Tapi kenapa pada kecil mama minta kita orang bayar? Maksudnya bukanlah bayar. Maksudnya satu pelajaran lah sebenarnya, satu pelajaran. Ikutkan dia minta dalam 1,000 lebih tu kan. Dia minta macam kita orang pada masa umur kita darjah 5, Haikal darjah 2. Darjah 2 mama dah set. Mama kata mak cakap okey, kita nak pergi Jepun, kita nak pergi Japan. Okey, apa kata mama nak seorang sikit untuk korang belanja kat sana. Tiket mama bayar. Mama cakap mama nak korang nak belanja kat sana, korang nak beli apa, mama tak nak semusa. Padahal mak kita rasa kejam. Aku darjah 5 kot, dia ni darjah 2. So rasa kejam lah. So macam nak beli barang. Maksud mak kita tahu sebab apa? Ada satu hikmah mak kita pada kita kecil. Pada kita orang starting first trip kita orang, mak kita orang ajar kita orang macam tu. Jadi apa yang, okay, sebagai contoh yang kakak saya cakap trip ke Korea, Jepun kan. Jadi macam mana saya personally, saya experience saya, macam mana saya buat darjah 2. Dah lah time tu bukan ada bisnes online pun nak buat kan, betul tak? Tak tahu nak buat apa darjah 2 kan. Apa saya buat? Kita jual pemadam, zaman-zaman kecil-kecil kan, zaman pemadam kan. Jual pemadam, jual keropok kat sekolah kan. Kita tebalkan muka jual, asalkan dapat duit, aku tahu sampai sana aku nak beli barang. Jual lah benda-benda macam jual stiker kan. Zaman dulu stiker pemadam, shaker semua saya jual. Sebab bila saya kira, aku kena, bajet aku, okay, mak kena dalam 1,000 lebih bajet kot. Sebab kita tukar currency kan mahal kat sana, mahal sedikit lah. So saya kena kira. Benda tu memang praktik lah benda tu. Bila nak pergi ke suatu tempat pun, bila sampai kat KPM, macam mana saya boleh, KPM kita tahu, allowance kita, zaman saya lah allowance 300. Sama. 300. Sekarang saya tak tahu lah allowance berapa. So zaman saya allowance 300. Lepas tu mak ayah saya bagi dalam 200 setiap bulan. So saya manage macam mana aku nak simpan at least dalam 100 ke 150 sebulan. Tapi aku makan elok je. Macam mana saya buat? So saya bajet. Kalau akak macam mana masa kat KPM? Kalau KPM dulu ingat satu ingat masa ada entrepreneurship punya subjek. Surazak suruh kita orang macam buat entrepreneur lah, kena ni. Starting pada tu sebenarnya. Starting sampai tu macam terbuka minda nak buat something yang macam mana, ingat lagi jual tudung dekat bawah blok perempuan tu, blok pelajar perempuan.
jual tudung kat situ pernah, and then jual nasi lemak. Kalau siapa, kita orang saya punya batch, kalau teringat lah, ingat lagi pagi buta ambil nasi lemak kat Mak Ida. Lepas tu jual pergi bilik ke bilik tau. Blok 2 perempuan tu pergi bilik ke bilik, ataupun ambil kat lelaki, kalau lelaki nak nasi lemak ke macam tu lah. Pergi bilik-bilik ketuk pintu, tu lebih sikit kita punya ni. Lepas tu pernah juga nak jual mi siput. Siapa batch saya yang tahu, yang kalau kat bilik saya, geng-geng saya memang popular dengan mi siput. Semua tahu benda tu. Kalau dulu lah masa saya ni lah. Macam tu lah cara-cara yang kita nak dapat duit sendiri tanpa macam nak saving, and then nak ada saving juga. Sebab kita kan suka, sebab lepas dah macam habis SEM, bukan habis SEM, macam nak outing. Nak pergi JB kan KPM kan macam asrama sikit. So bila dapat weekend tu memang something yang macam nak bermalam outing lah malam, nak pergi tengok wayang dekat Tebrau. Tu yang paling dekat, nak pergi tengok wayang, nak pergi itulah semua mana-mana. So macam takkan nak minta kat mama takkan mesti Ma nak pergi tengok wayang, macam rasa malu lah. Mesti nak kena ada duit sendiri kan. Mesti lah pada yang 300 tu dengan mama bagi sikit, dengan macam mana kita cari duit masa dekat KPM lah. Yang itulah. So benda ni kadang-kadang praktik juga untuk kita semua. Kadang-kadang ada yang macam kat sini yang baru juga kan. Kadang-kadang satu lagi sekarang yang saya perasan bagi saya, untuk kita mula bisnes ni ataupun online bisnes tak ada alasan. Sebab zaman teknologi, zaman yang di mana terlalu mudah untuk kita buat perniagaan. Tak kisahlah online ke, offline ke, dropship. Kalau tak nak yang tak ada dropship yang free, maksudnya dropship yang tak payah bayar mula-mula pun. Maksudnya kau tak payah pegang stok ke, kau tak payah apa. Zaman sekarang sangat mudah sebenarnya. Betul. Sebab macam Haikal pun pengalaman Haikal sekarang pun, dia ni pun pernah juga, saya pun pernah juga, tapi dia ni lagi sukses lah dalam dropship. Saya kurang rasa. Sebab bagi saya benda tu macam kalau kita tak buat itu macam alasan je lah. Kata personally keluarga kita orang alhamdulillah taklah kita orang yang terlalu kaya dan taklah terlalu susah. Dan kita sederhana. Dan tapi apa yang kita orang nak sebenarnya, mak ayah kita orang boleh provide je sebenarnya. Tapi kita sendiri macam dah baik aku cari duit sendiri je kan. Try je lah kan buat bisnes ni kan. Padahal mak saya katakanlah dalam 500 belanja saya 500 ni, mak saya bagi 200 tadi tak cukup. Saya minta je sebenarnya. Minta je kan. Ibu apa kita mestilah bagi, betul tak? Tapi disebabkan macam dia dah terdidik daripada kecil kan, macam kita kena usaha sendiri. Nak usaha je lah. Kalau nak kata dropship saya tak adalah banyak pun. Kadang 200 sebulan tu okey lah untuk kita yang remaja ni kan. Tak ada buat apa-apa, okey je. Mungkinlah orang yang dah bekerja sana buat dropship tu tak cukup. Tapi as a student benda tu okey je sebenarnya. Okay, back balik pada bajet ni, kenapa kena tulis? Tu je. Kenapa kena tulis? Sebab kita nampak benda tu. Faham? Kita nampak, ini aku nak. Ini aku nak dalam masa 5 tahun aku nak ni. Dalam masa 5 tahun aku nak ni. Yang itu yang mak ayah saya selalu ajar kita orang. Yang tu yang macam, Ira nak apa? Ira nak ni. Ira tulis Ira nak apa? Macam Japan tu dah. Mak saya kan bagi tahu earlier. Macam nak pergi mana-mana pun, nak pergi mana tak kisah. Mama ajak pergi London ke, mama ajak, kita nak pergi sini. What's your plan? What's your effort? What's your effort to go there? Maksudnya macam mana tak kisahlah Ira nak buat apa pun. Mama dah bagi statement. Tahun ni contoh lah, masa kita orang pergi London berapa? 2019 Mama kita dah bagi tahu at least tahun awal. Masa 2018 saya cakap awal early 2018 Mama tengok flight tiket murah 2,000 lebih nak pergi balik. Mama nak pergi sini, korang nak ikut tak? Saya cakap gila lah, mesti nak ikut sebab kita orang love. Kita orang one family is very love travel. Kita orang sangat-sangat suka travel. Itu kita punya, kita tak kaya dengan harta benda, tapi kita kaya dengan travel. Kan lah. Yang tu kita orang punya sangat family yang sangat, benda yang satu yang kita menyatukan kita orang lah sebenarnya benda tu. Lepas tu kita macam Mama dah cakap awal, Ira rancang lah apa Ira nak. Ira nak buat apa? Dapatkan at least Mama minta dalam 4,000. Dapatkan 4,000 nak buat apa? Rancang lah. Kita dah tulis 4,000. Duit aku ni. Masa tu 2018 saya kerja. Saya kerja dekat sekarang. Dulu saya kerja awal pekerjaan saya dapat kerja dekat Bank Rakyat. Dengan gaji saya, Ira nak simpan berapa? Ira nak simpan berapa? Untuk aku dapatkan 4,000 awal bulan 2019. Simpan lah. Start awal aku punya basic, simpan aku punya gaji.
Okay, sikit ke sini, sikit ke sini. Yang penting simpan tu mesti ada. Betul. Yang tu salah satu cara. Sebab tu that's why kita kena tulis apa yang kita nak. Tapi itu short term. Budget is short term and long term. That's my short term. Long term ada juga long term saya, ada juga goal yang saya nak dalam hidup saya juga. Dalam masa 5 tahun saya tulis apa yang saya nak achieve dalam hidup saya sebenarnya. Betul. Okay, so kita pergi ke yang kedua pula. Bila budget ni dia kena yang kedua. Itu left on left then you make. Maksudnya okay, saya rasa benda ni terlalu simple kan. Left then you make. Kita kalau boleh kita hidup kurang daripada apa yang kita ada. Sebagai contoh, kalau katakanlah kawan-kawan kat sini fresh graduate sebagai contoh, ataupun fresh graduate yang gaji dalam 2,000. Adakah kita kena hidup dengan cara 2,000? Sebagai contoh kalau lecturer mungkin dah 10k, 6k kan gaji. Adakah kita kena hidup dengan cara 6k? Jawapannya tidak. Kita kena hidup sebab untuk pastikan kita menyimpan, mestilah kita kena kurang daripada apa yang kita dapat, betul tak? As a income kita, active income kita, contohlah kakak saya gaji berapa? Dalam 3 sebagai contoh lah, 3 kita ambil contoh 3 kan. So adakah dia kena habiskan 3,000 sebulan untuk dia habiskan? Tak. Mestilah dia kena ada saving. Separuh sini kena ada saving. Kita kena hidup kurang. Kita kena hidup bersederhana. Islam sendiri mengajar kita hidup bersederhana. Tapi apa yang saya nampak sekarang, kawan saya sendiri pun ada, yang dia hidup bermegah-megah. Pada hakikatnya benda tu tak sepatutnya dia buat. Sebagai contoh lah, dia macam tu ada, ni kawan saya lah, kawan saya yang bukan kat KPM, kawan kat sini kan. Dia lepas habis belajar, dia kerja. Lepas habis kerja, for first kerja dia terus angkat motor, loan. Okay lah motor. Lepas motor dia beli, sampai satu tahap dia tiba-tiba blacklist sebabkan dia tak boleh bayar setiap loan dia. Rugi. Rugi kan. Bagi saya macam sebab muda lagi. Umur dia atas saya setahun, 23. Bagi saya 23 terlalu muda untuk kau di blacklist, betul tak? Sebab kau tak manage kewangan kau dengan betul. Cuba kalau kau tahu, gaji aku ni, aku kena hidup cara ni. Kalau kau gaji 2,000, takkanlah kau nak pergi angkat Myvi terus, betul tak? Kalau kau gaji baru 5,000, takkan terus nak angkat Honda. Mestilah kau kena hidup dengan cara gaji kau, macam tu. So, dunia ni sebuah godaan lah sebenarnya. Godaan macam-macam godaan. Selagi kita yang muda. Betul. Lagi lah saya sebagai seorang perempuan yang muda, macam-macam benda saya nak dan saya nak macam makan mahal. Perempuan mesti benda dan makanan takkan terpisah. So saya nak makan mahal. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah pun. Benda tu saya selalu buat. Saya tahu. Benda tak ada masalah pun. Tapi kita tahu kemampuan kita. At least takkanlah setiap hari kau nak makan benda mahal. At least give yours at least 2 times dalam month. Satu bulan 2 kali. Cukup. That's it. Kalau dah sampai limit cukup. Janganlah macam contoh gaji kau 3,000, kau habiskan 3,000 kat situ juga. Habis tu macam mana kau nak ada saving dalam hidup kau? Sebab betul, selalu yang mak saya cakap 100% you making 100%, at least 30% you must save. Save 30%. Whatever it is yang you make money, 30% save. It's for your own sebenarnya, satu kebaikan. That's why kena ada simple life. That's why simplicity is very important dalam hidup kita sebenarnya. Sebab hakikatnya income yang kita dapat ni bukan untuk kita habiskan setiap bulan, betul tak? Sebab kita tak tahu apa yang terjadi kat kita next nanti. Yes, betul tak? Kita tak tahu apa yang terjadi kat kita. Kadang-kadang sekarang kita kat atas sebab gaji aku lah, aku boleh hidup. Sekarang aku bujang. Tapi hakikatnya bila kita dah kahwin, cukup gaji kita nanti. Bila kita tak tahu musibah tu datang tanpa diduga, betul? Tak minta lah. Kita tak minta. Na'udzubillah min zalik lah. Tapi kita at least kena prepare. Betul tak? Prepare dalam bentuk kewangan. Macam tu. So next. Ini yang betul-betul kalau boleh saya nak tekankan hari ni lah. Get out of the debt. Kenapa hutang? Kenapa kita kena jauh dari hutang? Seboleh-bolehnya jangan start credit card. Ni mak ayah saya ajar kita orang lah. Jangan start credit card. Kakak saya dah 30 tahun pun tak ada credit card lagi. Ni pun 25 tak ada, kakak saya pun tak ada credit card lagi. Alhamdulillah. Sebab credit card ni benda yang paling lah jahat sekarang. Betul tak?
Senang swipe. Apa swipe? Credit card, debit card ni credit card. Padahal lah KitKat yang kau tak ada duit pun dalam tu. Tapi kau guna as a, itu jalan free kau lah, kau punya pass kan. Nak tekan, sampai ada limit dia. So kita nak statistik menunjukkan betul. Okay. Statistik menunjukkan ramai anak muda sekarang yang jatuh muflis disebabkan kredit kad lah. Ada 3. Kredit kad, personal loan dan ASB loan. Kita sebenarnya tak akan lari. One day memang kita akan ambil debt. Tak kisahlah rumah ke apa ke. Satu hari mesti kita akan ada hutang juga. Saya tak kata pun mak ayah saya tak ada hutang. Ada. Tapi terlampau muda untuk ada hutang masa umur kau macam 25 ke bawah. Untuk ada kredit kad satu benda yang saya rasa macam tak patut. Patutnya kau berbelanja dengan cara berhemah, tapi kenapa kau start kredit kad? Itu tak patutlah. Tapi one day kita akan ada, kita nak rumah, kita nak beli rumah, kita nak beli kereta, kita tak akan ada wang sejebuk macam tu. Rumah pun sekarang mahal. Saya tak nafikan rumah sangat mahal. Kereta pun mahal juga. Tapi macam kita memang tak ada. Tapi kalau macam kredit kad ke apa, tak patut sepatutnya. Untuk permulaan early age anak-anak muda ni lah yang paling saya tekankan sekarang. Jangan kita terjebak dengan kredit kad pada awal pekerjaan kita. Sebab kalau kita kerja, mana ada orang kerja yang terus gaji RM10,000? Tak ada. Betul. Gaji mesti, hakikatnya sekarang gaji basic je lah dia bagi dulu kan. So hidup dengan cara kemampuan strategi less than what you make. So jangan ambil debt dulu. Kereta, motor, itu benda yang kalau kena boleh fikir dulu. Jangan kemudian. Kalau keperluan sebagai motor, keperluan, ambil motor. Tapi perlu ke yang first hand ke? Kita tengok cara kemampuan macam mana kita. Macam mana kita manage. Kita satu cakap first budget. Bila kita ada budget, kita tahu aku boleh. Ni aku boleh. Tapi sebab bila ni kalau kita kerja, cakap kat saya kerja pada permulaan kita tak ada apa panggil confirm lagi. Bukan terus kerja terus confirm, kita ada kontrak lagi. Dia macam mana? Sebenarnya satu lagi kisah. Benda ni berlaku masa COVID. Everyone mostly sebenarnya semua orang affected of COVID. COVID datang secara tiba-tiba. Tiba-tiba terhenti. Semua perkara yang kita buat tiba-tiba kena stop disebabkan COVID. Jadi contohlah saya contoh macam kita nak travel tiba-tiba terhenti, tak boleh sebab COVID. Satu, tiba-tiba kita nak ni lecture ni, tiba-tiba kena belajar online, tiba-tiba terhenti. Disebabkan COVID semua terhenti. Tapi satu yang saya nampak in my real life sebab sekarang saya kerja dekat CMB, so saya bahagian negotiator. Saya bahagian yang macam people seeking ask me how to manage their own debt. Maksudnya diorang macam tak mampu nak apa ke, diorang nak refinance ke, diorang nak mora ke. That's my speciality dekat kerja sekarang, saya kerja sekarang. Yang saya nampak sangat macam contoh Haikal bagi contoh yang pilot tu this benda happening tau. Benda tu berlaku depan mata saya. Customer menangis. Kenapa? Syairah, saya tak mampu nak bayar saya punya rumah. Dia kata macam tu. Macam mana awak tolong saya, boleh tak macam ni. Padahal kita tahu apa dulu pekerjaan mak ayah kita yang selalu kita cakap, alah besar-besar jadi pilot lah, aku nak mak teringin nak tengok kapal terbang. Itu selalu, itu normal. Orang akan cakap kita rasa kita tak macam kerja pilot kot, kau tak akan efektif apa-apa. Padahal gaji dia orang based on dia orang punya kadar flight rate dia orang. Flight rate dia orang macam at least 20k tak kurang sebenarnya pilot, seorang pilot. Tapi macam mana seorang pilot yang gaji 20,000 setiap bulan, bukan setahun. Kita yang tak pastinya pun 20k setahun tu boleh dapat ke tak. Setiap bulan ni gaji diorang 20k. Macam mana diorang jatuh disebabkan hutang. Disebabkan apa? Diorang tak boleh manage diorang punya financial. Disebabkan itu sebenarnya. Diorang macam menangis, Syairah tolong saya tak mampu, saya nak ni. Macam satu businessman tanya macam mana saya nak manage, macam saya nak bayar gaji saya punya pekerja, bayar gaji saya punya hutang-hutang, rumah-rumah saya. Diorang macam terjatuh disebabkan COVID. Lagi satu nyata dalam saya dah nampak, bila saya dah kerja, saya dah ni baru nampak betapa penting simpanan kena ada sebenarnya. Walaupun simpanan yang kau rasa macam penatlah aku simpan mula-mula, penat je aku simpan ni, aku nak enjoy.
Kenapa kena simpan? Lagi satu yang saya nampak, yang saya rasa macam terkesan. Mak ayah saya, diorang kerja sekarang ni walaupun diorang tak dapat jumpa klien ni, diorang dapat setahun, almost 1 year diorang tak dapat jumpa klien sekarang. Diorang still ada income. Kita orang alhamdulillah, kalau kita orang tak affected pun disebabkan COVID. Kita sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat macam ya Allah, terima kasih. Sebab kita macam diorang tak affected kalau ada, tapi tak affected seteruknya tau. Tak sampai macam kena gadai apa-apa. Mask ke. Tu pun kalau ada mask, kalau tak ada mask tak boleh gadai. Kalau ada kambing, kalau macam di kampung, kalau ada kambing, kalau boleh gadai kambing, kita tak ada benda tu semua. Tapi alhamdulillah mak ayah kita orang tak mencari orang, tak mencari sesiapa nak pinjam duit ke apa dalam masa-masa COVID ni. Bahkan diorang boleh bagi dekat orang lain. Maksudnya mama dengan abah ada macam WhatsApp group dalam zaman kat Sayang, saya duduk kat Sayang, WhatsApp group, jual-jual ni, ni macam diorang tak boleh kerja zaman COVID, diorang kena diberhentikan kerja, ni. Mak kita orang macam tak apalah, dia macam beli barang pada orang tu and then dia bagi lebih. Dia tak minta baki pun kat orang tu, tak apalah saya niat ni. That's why saya rasa macam kita tak tahu COVID ni datang secara tiba-tiba. Datang secara kita macam tak expected what in front. Expected, benda tu tak expected. Benda tu macam, lepas COVID ni, betapa pentingnya simpan duit sebenarnya. Betapa kau jangan start pun ada debt kalau boleh. Tapi one day mostly memang. Tapi macam, aku dah nampak dah future aku dah nampak dah macam mana aku nak manage financial aku sendiri. Dan macam mana kalau boleh aku nak jadi macam mak ayah aku. Yang ada macam tak kerja, kau ada income juga. Betul. Betul. So, ini yang kita akan pergi yang seterusnya. Bila kita tak ada hutang yang sangat manageable. Macam bagi saya, kalau diri saya memang sebulan ni saya cuba tak nak ada hutang lah. Tapi bila-bila saya tanya, jumpa orang kan. Kadang-kadang, hutang pun perlu juga kan. Kata nak rumah, fine. Tapi hutang yang manageable. Macam mak saya ada buku hutang ada untuk setiap tahun. Dia tulis, hutang setiap bulan ni berapa, bank ni berapa, nak kena bayar kereta, rumah dan sebagainya, bil air semua, berapa. Lepas tu bila saya tahu, maksudnya hutang tu tapi jangan awal-awal, pertama. Dan kedua, manageable, kita manage dengan baik. Itu berbalik pada income kita juga. Tapi kita manage ikut kemampuan kita. Bila kita ada manage dengan hutang kita dengan baik, insya-Allah kita tak ada terikat dengan apa-apa. Sebab hakikatnya alhamdulillah, kalau hari ni saya cakap kalau siapa yang hadir kat hari ni, diorang tak aku manage hutang aku Aku mak ayah aku rasanya tak ada sangat hutang. Alhamdulillah. Kita kena cakap alhamdulillah, bersyukur. Macam saya bersyukur alhamdulillah. Kakak saya semua, family kita orang alhamdulillah. Tapi hakikatnya kita pandang kiri kanan kita, ada orang yang terkesan. Jangan cakap tak ada. Ada. Sebab itulah perang-perang nak buat Aisina. Sebab orang terkesan lah. Hakikatnya. Mak saya cakap kan, kalau kakak saya apply juga Aisina kan, hantar kan, benda dah free kan dulu kan, sekarang dah okey lah. Dulu kan kena mohon dulu kan, mohon lah. Lepas tu mak cakap, kakak cakap mungkin lah tak dapat sebab gaji tak ada tolak sangat. Lepas tu mak saya cakap, bersyukurlah kalau Ira Aisina tak lepas. Kerana apa? Sebab maksudnya dia tak terkesan. Orang yang dapat keluar Aisina kan tahun lepas adalah orang yang terkesan. Jadi kalau kita tak dapat keluar Aisina tahun lepas, kalau tahun ni semua nak keluar kan. So siapa yang tak dapat keluar sebenarnya dia bersyukur sebenarnya. Jadi semua nak gaduh buka Aisina, nak keluarkan Aisina. So benda tu saya nampak macam hebatnya kalau kita menyimpan dari awal. Kalau start baru nak menyimpan waktu kita terkesan, susah, memang tak kesimpan lah. Betul tak? Kalau aku kena buang gaji, aku kena tolak gaji, kena buang pekerja, kena buang kerja semua, baru nak start menyimpan. Susah. Memang takkan nak simpan. Memang kita sangat perlukan duit waktu tu. Sangat perlukan duit. Tapi kalau kita tengah senang kan, alhamdulillah kita tengah senang, rezeki setiap bulan ada, income setiap bulan ada, semua kena start menyimpan. Waktu menyimpan adalah waktu yang kita senang, bukan waktu kita susah. Sebab kita tak tahu bila kita senang pada hakikatnya. Tak tahu bila kita susah, Dik. Kita tak tahu bila kita susah. Kita tahu bila kita susah. So kita kena simpan waktu kita senang. Yes, that's true. Macam tu. So alhamdulillah mak saya ambil pendekatan dengan pelaburan pada
20 tahun yang lepas, sebenarnya mak saya cakap mak saya lambat pun. Sebab kalau mak saya sekarang umur dah 55. Lambat, abah 55. Abang 55, mak saya 54. So kalau tolak 20 tahun, maksudnya diorang start dalam 35, 34 lebih kurang. Sebenarnya kan. Saya 22 dah start menyimpan, alhamdulillah. Kakak saya 25 dah start menyimpan, alhamdulillah. So tanya diri kita, bila start menyimpannya? So mak saya cakap, kalau mak saya tahu, mak saya dah start awal. Jadi apa mak saya buat, mak saya tak boleh buat, tak boleh ubah. Tak boleh ubah masa pun. Dia push kita orang supaya menyimpan sekarang. Supaya kita start sekarang. Alhamdulillah mak saya senang dengan menyimpan pada 20 tahun yang lepas. Sekarang kita orang senang, alhamdulillah. Cuba kalau saya yang 22 yang start menyimpan, mungkin 30, masa umur 35 dah, alhamdulillah. 40 lagi, alhamdulillah. Can stand on our own lah sebenarnya. Betul. So sangat seronok. Sebenarnya orang nak kena manage duit lah, nak kena manage sekarang, susah sekarang. Untuk lagi 10-20 tahun ke depan tu kita akan senang. Betul tak? So kalau kita dapat manage hutang, buat bajet dengan betul, hidup kurang daripada kemampuan. Sebab kita ni bukanlah sangat-sangat kaya pun, tak pun. Cukuplah semuanya, alhamdulillah. Cukup semuanya cukup, alhamdulillah. Tak adalah sampai kita nak jadi macam Bill Gates, tak adalah sampai kita nak jadi macam Mark Zuckerberg. Boleh nak jadi macam tu. Boleh. Boleh. Tapi sebab macam kita orang lebih macam okay dah cukup. Tak adalah nak berlebih-lebih. Lebih-lebih tak adalah. Macam at least kita orang cukup makan, minum. Rumah kita orang selesa. Kita dapat berjalan. Keluarga kita orang tak dikejar-kejar call bank kejar-kejar, tak ada. Hakikatnya ada yang orang kaya pun dikejar-kejar. Ada je. Hakikatnya ada je. Kakak saya cakap tadi, dia collection. Ada je. Dia hutang sebab dia open business. Sebab rumah yang besar, kereta yang besar. Sebabkan dia rasa dia kaya, dia beli sampai 2-3 kereta yang mahal. So, apa yang hari ni saya cuba sampaikan, dah start, sebenarnya saya ikut personal saya dah start menyimpan daripada umur 18, 16, 17 lah. Tapi sekarang baru saya ajak sebab saya ada lesen. Itu apa yang mak saya ajar. Mak saya ajar kat saya semua, dan kita orang hari ni cuba sampaikan kat semua orang. Dan hari ni kita orang tak buat apa-apa pun. Kita tak jual apa-apa, tak ada. Kita hanya share tentang kebaikan menyimpan di awal usia. Kita orang jual idea. Idea, betul. How korang sendiri nak manage korang punya financial. Macam mana, macam tu je. Kita tak ada jual barang, okay beli barang ni, tak ada. Kita macam idea, kita jual idea sebenarnya. So kalau korang dapat manage kewangan korang yang baik sebenarnya, seronok. Saya rasa seronok. Sebab setiap orang ada aim, dan saya pun ada aim. Saya nak ada 1 juta pada umur saya 35. Saya cakap dengan family saya, semua orang yang kalau tahu, memang tahu. Saya cakap saya nak ada 35 ada 1 juta. Possible tak possible? Possible, sebab saya ada lagi 13 tahun. Kalau saya dapat manage dengan baik, kerja sungguh-sungguh, dan secara seterusnya adalah kita invest dengan bijak, insyaAllah saya rasa saya boleh. So seterusnya saya cakap tentang investment. Bila cakap tentang investment, benda sangat-sangat subjektif. Investment dalam Malaysia saja satu dunia besar. Bukan kalau invest dengan saya dalam unit trust. Saya invest mostly duit saya dalam unit trust. Family saya pun semua unit trust. Ada banyak sangat tempat menyimpan dalam Malaysia ni. Apa lagi? Emas juga satu pelaburan. ASB satu pelaburan. Apa lagi? Bitcoin satu pelaburan. Cuma bijak tak bijak je lah. Stock market, Forex, haram tak haram je lah. Semua bentuk adalah pelaburan. Even kalau saya hari ni belajar, itu adalah satu pelaburan. Sebab saya nak pastikan saya dapat kerja dengan baik. Betul tak? Satu pelaburan. Maksudnya invest pada diri sendiri adalah, saya suka baca tentang buku-buku dia kata, invest in yourself is the greatest invest. Maksud kita invest untuk diri kita sendiri adalah investment yang paling sangat successful dalam dunia. Sebab katalah hari ni ini hari Minggu, bagi contoh hari Minggu, saya terpaksa belajar tentang kewangan. Maksud saya invest lah untuk masa saya untuk belajar tentang kewangan. Tapi orang lain tak, orang lain lepak-lepak. Tapi apa yang saya dapat? Knowledge. Apa yang dia tak dapat? Dia tak dapat apa. Jadi investment adalah satu benda yang sangat-sangat subjektif. Jadi hari ni kita nak cuba bagi tahu korang
And again, kita akan cerita pasal pengalaman kita orang, macam mana mak ayah kita orang hidup dengan pelaburan. Macam mana? Satu apa cakap yang investment adalah 187 greatest soul. Siapa cakap tu? Albert Einstein. Albert Einstein pernah cakap 7 world greatest actually ada 8. Walaupun 7 sebenarnya ada 8. That is investment. Investment is korang-korang tahu betapa cantiknya investment, betapa money make money, at least macam mana cakap investment satu benda yang sangat berarti kalau korang macam kalau simpan dekat account saving sama je, still simpan duit, still akan dapat juga sebenarnya. Berapa dapat fixed rate dalam 2% kan? 0.2%. Why not korang try untuk cari satu investment yang boleh bagi pulangan yang lebih besar. Macam Muslim, Malay, Bumi Putra ada ASB tak lari lah, ASB. Itu satu USB this year bagi 4.5. Lagi besar pada saving. Bila korang simpan kat saving, korang akan dapat, bila korang simpan saving, korang simpan kat ASB pula, lagi besar. Tapi jangan ambil, ASB ada dua ya, ASB ada loan, ada yang biasa yang saving. Satu tips nak invest, nak simpan adalah jangan hutang. Jangan meminjam untuk simpan. Jangan berhutang untuk simpan. Itu satu tips untuk korang nak simpan duit sebenarnya. Lagi satu. Kita dapat ASB dah. Actually kalau korang tahu satu lagi pelaburan, korang buka minda korang try untuk cari mana at least ada sebenarnya tau. Ada sebenarnya daripada ASB lagi boleh greatest lagi macam greatest rate yang dia boleh bagi. At least double digit. That's why korang kena cari ilmu tu sendiri. That's why kita dalam bidang ni kita orang macam wow, macam tak semestinya kau Melayu kena invest kat ASB je, tak semestinya kena invest kat gold je. Ada je lagi yang fund yang boleh bagi korang sebenarnya lebih banyak lagi sebenarnya. Double digit, at least double digit. Sebenarnya every year tau double digit, bukan macam memang every setiap fund tu ikut market, tapi memang setiap bulan tu yang boleh bagi korang double digit sebenarnya. Kedua, active income versus passive income. Active income ni, yang saya kerja. Yang sekarang ni saya kerja, macam mana saya nak memupuk saya punya passive income. Maksudnya saya kerja ni, saya pernah kerja 9 ke 5, pernah kerja, pernah stress. Tapi macam mana saya nak memastikan saya punya active income tu dapat building my passive income. That's why simpan. That's why money make money. That's why whatever income yang korang ada, whatever yang korang ada, at least korang kena invest dekat mana-mana tempat yang korang rasa dia boleh bagi lebih tinggi sebenarnya. Betul. So, saya cakap active income, passive income. Apa tu sebenarnya active income dan passive income tu sebenarnya? Active income tu adalah benda yang kita buat, kita dapat. Betul tak? Macam sebagai contoh lecturer kerja, mendidik semua budak KPM, jadi orang berjaya, lecturer dapat gaji setiap bulan. Kakak saya kerja bank, dapat gaji setiap bulan. Siapa lagi? Semua itulah active income. Cakap kawan lain, jual barang, jual produk, dapat commission, semua tu active income. Kalau kita tak buat, kita tak dapat. Tapi apa passive income? Passive income is benda yang kita tak payah buat apa-apa, duit kita masuk. Siapa tak nak yang tak buat apa-apa duit masuk, betul tak? Tapi macam mana kita nak build up passive income? Melalui active income. Active income benda yang kita buat. Passive income benda yang kita tak buat apa-apa. Tapi macam mana nak ada passive income mesti kena melalui active income. Sebagai contoh, kita kerja, setiap bulan kita simpan 200 dalam investment. So kita biar setiap bulan, bila kita nak bersara, duit kita dah ada banyak. That's a passive income. Apa lagi? Royalty, YouTube sebagai contoh lah. YouTube banyak, passive income sebenarnya banyak. Vending machine, orang tak buat apa-apa pun. Orang yang beli duit air dalam vending kita dapat duit. Apa lagi? Royalty, YouTube kan, orang tengok YouTube kita ada viewers, ada subscribers, kita dapat duit. Itulah passive income. Tapi macam mana kita nak build up passive income, mesti wajib melalui active income kita. Jadi kita kena ada usaha dan
inilah kerajaan yang saya bagi saya lah. Sebab saya bila kita borak dengan orang nak melabur sini, nak melabur sana, dia cerita-cerita tentang negara orang kan. Bagi saya bersyukur alhamdulillah. Malaysia ni mewajibkan setiap company untuk simpan dalam KWSP. Betul tak? Kalau orang yang besar cikgu ada pension. Kenapa mewajibkan? Sebab untuk pastikan kita ada passive income masa kita tua nanti. Kerajaan Malaysia. Ada je negara yang tak buat pun benda tu. KWSP ada. Kalau macam kat US ada satu fund persaraan, nama dia 041 fund. 041 fund tu, itu company boleh pilih nak buat atau tak. Company memang kena buat. Tapi as a employee, kita boleh tak naklah invest kat fund tu. Boleh. Tapi kalau Malaysia wajib, KWSP wajib. Betul tak? Benda tu alhamdulillah bersyukur Malaysia mewajibkan kita simpan. Sebab hakikatnya menyimpan memang kena paksa diri sendiri. Kalau contoh saya setiap bulan saya ada allowance marah lah. Sekarang saya belajar dengan pencamat marah kat UniKL, ada 700 setiap bulan. Saya boleh je habiskan duit saya sebab saya duduk rumah. Tapi saya paksa diri saya simpan. Ada je orang tak simpan hakikatnya, betul tak? 700 kau tak buat apa-apa, baik kau pergi lepak kat mall. Boleh. Tapi apa yang better choice yang kita boleh pilih? Kalau nak tanya paksa saya, kalau kata simpanan saya sekarang kan, saya tengok iPhone 12, saya boleh beli cash iPhone 12 tu dengan simpanan saya. Tapi eager tu mestilah ada, betul tak? Tapi saya paksa diri saya untuk simpan. Sebab passive income takkan tercipta dengan hanya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, takkan. Memang lama. Back to our parents lah sebenarnya. Diorang tak kerja masa zaman diorang kerja lah sebelum COVID. Diorang tak kerja everyday. Actually diorang ada je kat rumah setiap hari. Kita orang balik rumah, kita nak kerja, parents kita orang ada kat rumah. Tapi once a while, at least tahun tu diorang keluar seminggu. At least diorang pergi jumpa klien, seminggu diorang pergi off station. Lepas tu, and then ada je kat rumah. And then ada je duit masuk. And then sekarang yang saya rasa macam bersyukur sebab parents kita orang ada macam mana, okay sekarang anak kita macam tak kurang sihat dah, macam tak siapa nak jaga dah, paralyzed, macam tak mampu nak bergantung diri sendiri dah, macam mana paralyzed. So kita orang yang terjaga dia orang. So macam parents kita orang boleh buat benda tu. Satu investment ni masa dia orang ada untuk berbakti kepada ibu, berbakti kepada kita orang punya nenek. Maksudnya kita nampak benda tu, parents kita orang boleh jaga nenek kita orang pun boleh jaga nenek kita orang. Maksudnya tanpa diorang bekerja, tanpa contoh kalau fikir logik, kalau siapa yang kerja macam umur 55 umur macam mak kita orang 54, kerja yang 8 hours yang 9 ke 5, tak mampu. Tak sempat pun nak jaga. Siapa nak jaga? Macam tu parents kita punya parents, kita yang kena jaga. Sebab apa? Sebab diorang dah jaga kita pada kecil. Jadi, mak kita orang mampu balas balik budi parents dia. So kita macam wah, aku nak buat benda sama dengan parents aku. Aku nak buat benda sama bila parents kita orang dah macam tak ada, parents kita orang macam ni. Aku nak buat benda sama dengan parents aku juga sebenarnya. Aku nak juga berbakti bila diorang tak okey, tak mampu nak buat something, aku juga nak buat something untuk diorang. That's why pentingnya kita buat kita punya passive income. Bukan ni macam Haikal cakap tadi, benda tu bukan datang overnight. Macam satu malam kau passive income kau ni tak. Benda tu akan bertahun. At least give yourself 5 years, give yourself 6 years. Nampak betapa cantiknya passive income tu sebenarnya dalam passive income untuk kita sebenarnya. Betapa cantiknya passive income tu sebenarnya. Dan kadang-kadang passive income tu akan boleh juga melebihi active income kita juga sebenarnya. Dan benda tu tak akan jadi setahun 2 tahun, saya cakap tak akan jadi setahun 2 tahun pun tak akan jadi. Mak ayah saya simpan buat pelaburan sejak 20 tahun yang lepas. So sekarang passive income orang dah besar macam tu. Benda passive income ni benda yang sangat-sangat sedih. Kita bukan macam mana aku nak ada passive income, sekarang nak juga sekarang. Tak boleh. Tapi kita kena start sekarang. Tak boleh ada sekarang tapi kena start sekarang. Betul. Melalui active income kita. Lagi satu macam investment, sebab semua orang keliru investment ni betul ke, boleh ke, syubhah ke, apa ke. Ada investment, ada fund yang sebenarnya halal, syariah compliance. Cuma korang kena pandai cari je. Cuma korang just tak terbuka dengan ilmu tu je. Just korang kena open minda. That's why malam ni kita nak terapkan korang sebenarnya ada je fund yang syariah. Fund yang korang boleh
yang syariah yang boleh bagi korang double digit sebenarnya, yang macam boleh lagi tinggi apa yang ASB bagi sebenarnya, lagi tinggi sebenarnya. That's why korang kena pandai cari lah benda tu sebenarnya. That's why kita orang kat sini. Macam tu lah sebenarnya. So and again, investment tu penting. Tapi it's up to you. You decide. Sebagai saya ada kawan-kawan saya yang suka buat stock market. Okey je. Saya berkata stock market untung. Investment melalui cara kita orang bukanlah investment yang sangat menguntungkan. Tak. Honestly saya cakap memang takkan untung, tak terlalu untung. Untung tapi tak terlalu untung. Tapi dia selamat, sangat-sangat selamat. Tapi orang yang buat stock market, invest kat bursa Malaysia, perdagangan semua, untung, gila tak untung. Tapi kena manage sendiri. Ilmu, knowledge, times, concern tu kena banyak. Kita terpaksa belajar, kita terpaksa buat sendiri, kita analisis sendiri. Macam tu. So, konsep yang sekarang dalam investment yang sekarang lah, yang sekarang saya nak share sekarang adalah first global dan teknologi. Sekarang tu. Tapi kenapa kena global? Sebab hakikatnya kita adalah negara ketiga. Kita bukan negara pertama. So kita kena bergantung harap pada negara-negara yang sangat-sangat membangun, yang sangat membesar. Macam tu. Macam mana ekonomi diorang bergerak, kita berharap macam tu. Sebagai contoh global. US, China, Korea, Japan, negara yang besar. Betul? Negara yang standing on. Kita macam, okay, kenapa kita macam korang kena cari fund yang pergi global adalah sekarang kita kena faham market Malaysia macam mana. Okay, Malaysia negara membangun, negara yang akan one day Malaysia akan stand up, tapi bukan not now, bukan sekarang. At least macam kita bagi Malaysia peluang, kita cari duit and pergi keluar negara dulu, pergi global, pergi negara yang macam kita macam China yang boleh standing, berdiri tengah sendirinya dulu. That's why penting global. One more is teknologi. Teknologi benda yang sangat-sangat tengah membangun. Okay, macam tu ada Apple 12, nanti akan by right akan jadi ada je Apple 13, Apple 14. Okay, apa lagi Google, we never know tau. Google Meet ni, Microsoft, FB Live. Kita tak pernah tahu tau, ni semua global, ni semua teknologi. Lagi satu macam Foodpanda, Grab Food, tu semua teknologi tau. Teknologi yang macam benda yang tak akan mati. Maksudnya benda yang akan membangun, whatever this. Okay, ada ni next day 2-3 setahun setengah tahun ada benda baru juga pasal tu. Yang ni sekarang ni era teknologi. Kita tak boleh menafikan benda tu. Teknologi sekarang ni, inilah teknologi sekarang. Apa yang kita tengah buat sekarang ni, inilah era teknologi. Inilah dipanggil teknologi. So teknologi tak akan never stop. Dan kita tak akan membangun juga sebenarnya. Dan satu lagi saya nak cakap tentang pelaburan ni. Pelaburan ni mungkin lah, saya rasa orang Malaysia, Melayu ni terlalu skeptikal tau. Dia terlalu macam pelaburan rugi, invest rugi. Memang akan rugi tanpa ilmu. Ilmu adalah satu keyword yang semua benda kena ada ilmu. Even nak sapu sampah pun kena ada ilmu. Jadi pelaburan kena ada ilmu, bagaimana menguruskan dia, dekat mana, macam mana, syariah atau tidak. Benda tu perlukan ilmu. Kenapa saya sekarang saya tak takut pun pelaburan, suka lagi pelaburan disebabkan pengalaman ayah kita orang yang lebih 20 tahun. Diorang nampak macam mana, contohnya zaman 2018, masa Trump China, trade war. Apa lagi? Masa perang Iraq-Iran. Apa lagi? Masa Black Friday. Benda tu kalau kita tanpa ilmu memang kita rugi pelaburan kita. Kalau ada ilmu, seronok. Kita nampak itu adalah satu peluang, opportunity untuk kita invest macam mana. Itu yang penting. Satu lagi, pengalaman, ilmu. Kenapa saya tak takut dan saya lebih suka sekarang, dan sebab tu saya nak ajak semua kawan-kawan saya post hari-hari kat Telegram, kat IG, kat Facebook semua, nak ajak orang yang bahawasanya pelaburan tu sangat benda yang menyeronokkan dengan ilmu. Kalau korang sendirian tengok hari ni nak invest, alamak takut lah, contact lah kita orang. Kita orang bersama mereka yang dah ada ilmu. Mungkin lah kata saya sendiri 22, 25, taklah ilmu yang banyak sangat pun. Kita pun masih belajar. Tapi kami bersama orang yang berilmu. Alhamdulillah. Benda tu yang seronok lah. Macam tu. So macam ada, kadang-kadang ada satu fund tu yang bagus, yang tak bagus, memang ada. Tapi disebabkan zaman teknologi tu,
kadang-kadang ada fund tu boleh return sampai 37% setahun ada. Kalau nak katakan sebagai contoh pemilihan pelaburan tu macam mana dengan ilmu COVID-19, dua pelaburan yang menguntungkan apa? Healthcare dan teknologi. Ada juga pelaburan yang tak menguntungkan apa? Real estate, iaitu hartanah. Hartanah tak memang rugi tahun lepas, memang jatuh gila-gila harga tanah. Jadi kalau kita invest pada harga hartanah memang rugi lah. Apalagi tahun lepas yang tengah untung emas. Tapi tahun ni dah turun balik. Sebab tu pelaburan tu perlu dengan ilmu, dengan bijak. Jadi kalau korang semua takut untuk simpan, sebenarnya ada cara yang sangat-sangat mudah dan menguntungkan tu mungkinlah tak terlalu sangat menguntungkan, tapi alhamdulillah hidup je. Alhamdulillah. Yang penting dah berlegit. Jadi kita build up kita punya passive income melalui active income secara perlahan, dengan hanya kadang-kadang kita boleh simpan RM100 je setiap bulan. Simpan. Kalau korang umur 22, kalau sampai sini umur 22, umur 25 lah ambil, umur 25. Umur 25 simpan 100 sebulan pada tempat yang bagi keuntungan sebanyak 12% setahun selama 40 tahun. Percaya tak korang ada RM1 masa korang selepas 40 tahun, jadi umur dalam 65, korang ada RM1. Aku tanya, cukup tak bersara dengan harga RM1? Kalau tak cukup tu, tak tahulah. So ada cara sebenarnya. Ada cara. So kita sendiri yang decide dia, kita pilih dengan ilmu, cari orang yang betul yang menguruskan. Kadang Haikal aku ni sibuk lah, aku nak ada tujuan. Okay, it's okay. Cari orang yang betul. Cari orang yang betul tu yang penting. Kadang and again saya pun taklah sangat banyak ilmu pasal ni, kakak saya tu, tapi kami ada orang yang pandai menguruskan. Dan insya-Allah kita tarik, selagi mak ayah saya ada, saya akan tarik ilmu diorang masuk dalam otak saya, insya-Allah. Macam tu kan. Dan share kat semua orang. Sebab hakikatnya pelaburan yang ada kat dunia ni diuruskan oleh mereka yang bijak tau. Bukan diuruskan oleh saya. Saya hanya menyimpan. Kalau korang invest kat ASB, kat KWSP, apa lagi? Semua bukan korang yang, adakah korang yang pergi invest kat company tu? Tidak. Korang diuruskan oleh satu namanya fund manager, pengurus dana. Mereka yang ada bidang dalam pelaburan, diploma dalam pelaburan, degree dalam pelaburan dan management. Diorang yang bijak. Saya logistik, kakak saya account. Tak boleh pun. Tak ada pun itu semua. Jadi mereka yang bijak. Sebab tu jangan takut untuk menyimpan dalam pelaburan. Okay. So last point yang saya nak share kat hari ni adalah benda ni Islam sendiri mengatakan tak akan miskin orang yang memberi. Betul tak? So hari ni ini adalah kenapa saya tak nombor 5, sebab saya nak tekankan sangat-sangat hari ni, ini benda ni korang akan kaya, pasti akan kaya, percayalah. Dengan bersedekah. Betul tak? Tak akan miskin orang yang bersedekah. Dengan bersedekahlah korang akan kaya, percayalah. Lagi satu, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan menerima. Betul. So benda tu pun dah jadi dekat kehidupan kita. Tak kisahlah, contohlah, okay, orang yang semua kenal, Abby Liu. Macam mana dia boleh ada simpanan yang macam tu untuk bersedekah untuk orang yang macam kita tak, ya Allah, kita bila kita tengok bila Abby Liu tu bagi orang, sedekah dekat orang, kita rasa wow, kita rasa macam ya Allah, dia, ya Allah, hebatnya dia. Ya Allah, macam mana aku nak jadi macam dia, ya Allah. Ya Allah, hebatnya seorang Abby Liu boleh buat macam tu, boleh bantu orang dengan cara yang kita sendiri tak terfikir, tak tergambar. Ya Allah, Abby Liu boleh buat macam tu. Macam mana, okay lah, mungkin kita rasa bila tu, okay, dia ni macam ni, okay, tak apa, kita letak diri kita, okay, bila kita semayang, contohlah, kita solat kat masjid, kita ada duit dalam dompet, RM50, RM1. Mostly orang akan bagi RM1. Mostly orang memang akan bagi RM1. Dia akan keluarkan RM1 sebab dia fikir apa, okay, RM50 aku tu aku nak buat untuk lain, aku nak kelangsungan hidup aku. Ada orang yang macam tu tau, tapi bila one day korang bayangkan, aku boleh bagi kat tabung masjid tu berapa amount yang aku nak, berapa amount yang aku rasa, okay, tabung masjid tu aku tak payah bagi cash lah, aku bagi check.
Cuba kau fikir macam tu. Okay, lagi satu, mak ayah saya selalu terapkan saya, whatever it is, sebelum kau nak bantu orang, bantu ahli keluarga kau dulu. Yang tu mak ayah saya makan terapkan tu, bantu adik-beradik kau dulu. Kau bayangkan bila satu hari one day kau adalah seorang yang boleh sediakan semua benda untuk mak ayah kau, sediakan semua benda untuk adik-beradik kau, yang boleh bagi adik-beradik kau kesenangan hidup sebenarnya. One day kau akan ada family, one day saya sendiri insyaAllah saya ada family, one day aku boleh sediakan untuk anak-anak aku yang macam mana mak ayah aku boleh bagi dekat aku sekarang. Macam mana kesenangan yang mak ayah aku boleh bagi sekarang, dan aku nak juga anak-anak aku boleh senang macam tu juga sebenarnya. Mak ayah aku macam mana mak ayah aku boleh buat ada masa untuk aku, semua ada masa untuk aku, itulah juga masa aku nak juga anak-anak aku nak ada dengan aku. Yang tu, that's why sedekah ni mak kita dia selalu terapkan kita orang tahu. Dia ada macam, okay, mak ayah kita tu dia ada satu macam sedekah subuh. Boleh lah benda tu, dia macam ada setiap pagi dah kemasukkan duit dekat tabung subuh tu. One day setiap pagi lah dah kena letak kat tabung subuh dia, and then lepas duit tu macam dah banyak ke, dah kemasuk dekat mana-mana. So, faham tak? Dia macam ada dengan passive income ni adalah satu tahun tu mak ayah kita suka bercerita. Mak ayah kita satu je. Mak ayah saya ni suka macam nak dia nak anak dia tahu susah dia nak anak dia tahu senang dia. Yang tu satu sifat bond kita orang lagi ni lah. Dia pernah cerita kat kita orang sampai duit tu sampai dia kena cari tau, dia kena pakai, aku kena cari macam sampai rasa bersalah tu sebab alhamdulillah duit banyak, macam aku nak cari orang yang aku nak bagi, aku nak cari orang yang kita nak jadi macam tu, orang yang aku nak cari anak yatim, aku nak bagi, aku nak cari orang fasih miskin, aku nak bagi. One day I want to be that one. I want to be, sekarang mungkinlah saya tak mampu setakat macam sedekah sikit-sikit tu alhamdulillah lah, tapi one day aku nak memberi tanpa aku kisah duit aku hilang ke apa, aku dah tak kisah. I want to be that generous. I want to be that person yang dalam kehidupan saya satu hari nanti nak macam tu, nak ada peluang memberi tu ada tinggi. Tanpa limit, tanpa macam kalau boleh jadi macam Abilio tu, ya Allah, memang dahsyat lah, memang wah gempak lah. Cerita gempak gila. Sebab saya rasa pun semua orang macam dah respect lah dengan Ustaz Abilio kan, macam cara dia, sebab kita jadi adore pula dengan dia kan. Dia sangat adore dengan dia. Kita macam, seronok pula kan dapat memberi. So benda tu, ini saya lah, personally saya punya, bagi saya lah kan, saya kalau konsep saya memberi sekarang lah ikut kemampuan saya cubalah disiplinkan diri saya, at least pergi solat Jumaat bagi RM5. Kenapa RM5? Sebab saya student lagi. Okay. Kenapa RM5? Bagi saya Isnin sampai Jumaat sehari RM1. Betul bagi saya. So kalau kau bagi kurang daripada RM5, bagi saya sombong lah. Bagi saya sombong. Itu bagi saya lah. Jadi kita cuba kan kita reflect diri kita sendiri kan. Berapa yang kita bagi dengan kemampuan kita, dengan gaji kita kan. Bagi saya sombong lah dengan saya, walaupun saya student kan, tapi saya tahu saya adalah duit kan. Mak ayah saya bagi income daripada saya buat bisnes ni lagi, saya buat bisnes lain. Bisnes kan. Lepas tu allowance lagi, marah bagi. Setakat RM5 kau tak boleh bagi seminggu bersama dengan RM20 sebulan, sombong je kau. Betul tak? So bagi saya rasa benda tu saya cuba disiplinkan diri lah. Kadang bagi lebih alhamdulillah, bolehlah bagi lebih, bagi je lebih. Sebab hakikatnya itulah yang saham akhirat kita kan. Itulah harta kita sebenar. Bila kita memberi, itulah harta kita sebenar. Harta kat dunia ni adalah bila kita memberi. So kat akhirat nantilah jadi harta yang kita sebenar. Sebab hakikatnya kat dunia ni, benda yang kita as hamba kan, memang kita kena wajib kejar kekayaan. Kita kena kejar kekayaan. Supaya kekayaan definisi diri sendirilah. Sampai saya nak ada 1 juta. Kakak saya family yang semua orang kena kejar kekayaan. Tapi hakikatnya ke akhirat tu yang kekal abadi. Itu yang kita bawa sebenarnya. Betul. Itulah. Satu lagi nanti kalau ada apa soalan ke tu just drop je komen nanti saya akan baca kan. Saya share lah apa-apa yang komen soalan. So macam itulah. So bagi saya sedekah ni adalah satu kunci yang untuk menjadikan kita kaya lah. Sebab saya pernah kita tengok bukan pernah, semua orang boleh tengok
video Ustaz Belio. Cuba tengok, cari video Ustaz Belio macam mana dia memberi. Dia kata mula-mula dia bagi RM10. Lepas tu dia tanpa yang disangka-sangka dia dapat dalam RM100 macam tu. Lepas tu dia cuba cabar diri. Dia bagi RM100. Saya bagi RM5 esok Jumaat. Dia bagi RM100. Lepas tu dia dapat lebih daripada apa yang dia dapat. Lepas tu dia cabar lagi, dia bagi RM1,000. Dia dapat lebih lagi. Dia cabar lagi, dia bagi sampai RM10,000. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu dia kata sampai dah dapat RM100,000 dia tak bagilah RM100,000. Dia bagi dengan konsep berbeza lah. Sekarang dia nampak lah. Sekarang kita nampak dia bagilah, Alhamdulillah. So waktu tu dia kata tak bagi lah. Tu benda tu jadi kelakar lah bagi saya. Tapi itulah. Tapi hakikatnya kalau kita tak mampu, adakah kita mampu? Kalau kita sendiri tak mampu untuk diri sendiri, adakah kita mampu untuk memberi? So first diri, sebab bagi saya kan, saya dalam sejarah umat Islam kan, saya paling adore lah, iaitu Abdul Rahman bin Auf. Kita tahu kan, dia sahabat yang dijanjikan syurga. Kita tahu, dia sahabat yang antara paling terkaya kat Madinah dulu. Macam mana daripada Mekah tu dia antara orang yang terkaya, dia pergi Madinah kosong. Sesin dia tak bawa. Tapi dia menjadi kaya balik. Sangat-sangat kaya. Sampai digambarkan Abdul Rahman bin Auf ni, bila dia balik ke Madinah, Madinah ni bergegar. Kenapa? Sebab unta Abdul Rahman bin Auf tu datang. Maksudnya bergegar, kaya lah dia tu kan. Mungkin dia paling kaya ke zaman dia, tak tahu lah. Tapi macam mana dia memberi, saya ada baca, dia keluar rumah pada pagi hari dengan duit yang penuh. Tapi dia balik rumah pada malam hari dengan duit yang tak ada apa-apa dah, kosong lah. Mana duit dia pergi? Dia kata, bukan dia kata lah, kita secara sejarah dia, setiap orang yang dia nampak susah dia bagi. Setiap hari dia buat macam tu. Sebab dia sangat-sangat kaya. Setiap hari bila keluar rumah dengan benda dengan poket yang penuh. Tapi bila balik dengan kosong. Itu macam benda tu boleh jadi kita punya inspiring lah. Cerita-cerita macam ni kan. Seronok jadi kaya sebenarnya. Untuk kita memberi, bagi saya seronok lah jadi kaya. Bagi saya. Okay. So sekarang pukul apa dah? Dah pukul 10.10. Macam tu lah. So sekarang saya rasa untuk sharing yang saya punya, yang kakak saya dah habis lah. Ni saya tinggalkan nombor telefon korang. Kalau ada apa-apa boleh contact korang. Lepas tu saya rasa sekarang dah boleh masuk dalam Q&A punya session lah. Kalau ada apa-apa soalan, boleh je drop komen kat drop komen tu kan. So kita akan balas lah. Ada soalan? Tak tahu nak tengok. Sisi tapi tanya dulu. Betul. Daripada Maizul. Dia kata kalau kita sendiri tak disiplinkan diri, kita betul lah, kita memang tak boleh ambil personal dulu yang macam again saya cakap macam tadi kan, mak ayah saya. Macam mana diorang manage kewangan diorang, macam mana diorang hutang je, hakikatnya family saya pun hutang. Tapi bukan pada awalnya macam mana diorang manage hutang dengan baik. Macam tu. So hutang okey, tapi dengan cara dengan cara yang baik, dengan cara yang betul. Macam tu. Okey, ada soalan? Sekejap. Okey, ada soalan ni. Sejauh masa. Betul ke kahwin ini pembuka rezeki? Sejauh. Kalau saya tahu yang anak je pembuka rezeki. Kahwin tu mungkin boleh jadi. Tapi hakikat kami pun tak pernah merasai lagi. Kami pun belum lagi. Belum rasa lagi kahwin macam mana. Tapi bagi saya lah, anak muda sekarang dia terlalu eager untuk berkahwin. Hakikatnya saya dulu pun masa saya dengan pun saya eager juga kalau boleh nak kahwin awal kan. Tapi persediaan, betul ke kita bersedia? Bagi saya, sebab hakikatnya ialah kita dulu kan, macam mana kan, adakah kita bersedia untuk berkahwin? Apa perancangan kita nak kahwin? Ada orang sampai kahwin sanggup untuk berhutang. Sampai sanggup berhutang. Kenapa nak kahwin untuk berhutang?
rumah, kereta tu okey lah kan. Tapi kahwin nak hutang. Ada yang personal loan sebab kahwin je. Ambil personal loan sebab kahwin. Pada hakikatnya kahwin adalah untuk kita baru hidup selepas perkahwinan lah, bukan semasa berkahwin. Kita nak hidup adalah selepas perkahwinan. Macam tu. Kalau hakikatnya kalau kawan-kawan saya kan, kawan-kawan saya ada yang macam sebaya saya, ada yang lebih sikit, diorang pun dah kata nak kahwin dalam masa 5 tahun. So saya seboleh saya bantu macam mana diorang nak, berapa perancangan yang nak kena simpan, berapa target yang dia nak kahwin. Sebab ada orang yang nak kahwin 30 ribu, ada yang nak kahwin 40 ribu, ada yang kata 20 ribu pun cukup. So masing-masing, dan sebenarnya possible. Kalau kita tak invest, boleh tak, cukup tak untuk kita kahwin? Cukup je. Cuma perbezaan dia, usaha orang yang invest dengan usaha orang yang tak invest lain lah. Sebagai contoh, kita hanya simpan 35,000 tapi pada akhirnya kita dapat 40,000, 5,000 keuntungan kita sebagai contoh. Tapi kalau orang yang tak invest, dia kena dapat 40,000, possible tak dia dapat 40,000? Possible je. Possible je. Buatlah Grab ke, buatlah apa, business online. Mati-matian lah. Kena untuk dapatkan lebihan 5,000. Macam tu lah bagi saya lah. So kalau katanya saya tak adalah perancangan pun nak kahwin sekarang, tapi saya simpan je. Saya suka menyimpan sebab saya bagi tu, saya tanya dia, saya aim tadi 1 juta seawal usia. Cuba kan, insyaAllah. Tak dapat 1 juta, dapat 500,000. Betul tak? Tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun kalau tu. Adakah untuk anak mula kahwin awal? Adakah galakan ke untuk anak muda kahwin awal? Bagi saya tanggungjawab dan benda ni sebenarnya perlu dimudahkan lah, dua pihak pun, family ke semua benda tu perlu dipermudahkan kan. So sebab hakikatnya kan, kahwin tu benda yang mudah je, tapi tanggungjawab selepas tu yang susah. Tapi sekarang kat Malaysia pun nak kahwin pun dah susah. Betul tak? Sampai orang pun dah malas nak kahwin. Dah senang ke KP. KP murah. Kena pergi pejabat agama semua kan. So kalau pandangan saya adalah tentang tanggungjawab. Pandangan lah. When kau dah ready nak take the responsibility, tak ada masalah pun. Sebab kalau tanya saya lelaki. Saya nak bawa anak orang ke tempat saya kan. Takkan saya nak bagi dia makan yang gaji saya dalam 1,000 je kan. Cukup ke? Bagi saya. Ada orang kata cukup kan. Tapi bagi saya kena improve diri saya dulu. Betul-betul saya bersedia. Tu okey. Sebab bagi saya kahwinan, sebab hakikatnya ramai yang bercerai. Pertama, kita tahulah tentang kurangnya agama, macam mana diorang agama lah kurang. Kalau ikutkan kajian JAKIM kan, agama kan diorang paling kurang adalah tentang agama. Tu diorang senang sangat bercerai. Yang kedua tentang kewangan. So tentang agama tu kita kena diri sendiri kan. Tentang kewangan bersama diri sendiri. Itulah. Simpan sekarang ya, insya-Allah. Simpan sekarang. Untuk kahwin nanti. Okay dah. Lanjut. Ada apa lagi ke? So lepas tu saya nak share lah. Kenapa selamatnya menyimpan di dalam pelaburan unit trust. Pertama, kita mesti di bawah Bank Negara. Yang kedua di bawah FIM tadi, FIMM, Federation of Investment Management Malaysia. Di bawah SC, Suruhanjaya Security. And again, saya cakap bukanlah paling menguntungkan, tapi yang penting duit kita paling selamat. Dan pemilihan syariah tu penting. Sebab kita Islam, kita nak duit kita berkat. Sebab kita nak memberi pun dengan duit yang berkat, kita nak hidup pun dengan duit yang berkat. Keberkatan tu penting. Jadi pemilihan semua kena syariah. Dan zaman sekarang adalah zaman teknologi dan global. Macam tu. Ada apa-apa soalan lagi ke? Ada apa soalan ke? Apa-apa nak tahu macam mana semua, pelaburan apa bagus ke, bolehlah. Nak belajar tentang lebih pasal unit trust, boleh follow IG kita orang, 2G2 Agency. Ni kita orang di bawah TA Investment, dan kita orang buka agensi kita orang sendiri di bawah mak ayah saya, iaitu 2G2 Agency. 2G2 tu apa?
Mak saya cakap together agency. Tak lah. Dia buat tengok saya, dia tengok kakak saya. Tak lah. So saya rasa Ada lagi ke? ada soalan lagi? Tak ada kot. So okay, last saya nak cakap terima kasih lah pada siapa yang join, yang share semua. Simpan lah. At least RM100 setiap bulan. Saya harap apa yang saya sampaikan dengan kak saya hari ni tak dapat 100%, dapat 110%. Tak dapat 100%, dapat 90%. At least dapat apa yang kita sampaikan. Muda atau tua, yang penting menyimpan tu penting, betul tak? Cuma kalau kita mula awal, insya-Allah lagi dah senang lah, lagi banyak. Boleh simpan sikit-sikit. Lagi kita sebab masa muda ni kita tak ada komitmen yang tinggi. So sekarang lah sebenarnya kita kalau boleh nak simpan starting pada umur yang kita sekarang ni, selagi belum kahwin, selagi belum ada macam komitmen dah sangat tinggi. Tapi alhamdulillah lah sekarang memang ramai juga orang punya seusia kita orang yang macam kita ajak, dia macam dah dapat the idea of simpan. Kawan KPM saya, kawan KPM kakak saya memang sebab yelah, satu lagi mungkin diorang kata diorang menyimpan dengan saya sebab kawan. Tapi hakikatnya itu kebaikan diorang juga kalau diorang menyimpan, betul tak? So saya rasa saya sangat triggered tau benda ni sebab saya sangat eager untuk sharing benda ni. Satu sebab saya dah nampak mak saya tadi, sukses mak saya, mak ayah saya, dan saya nampak boleh bantu semua orang. Ni saya ada satu kisah sebelum saya tutup kan. Kisah klien mak saya. Mak saya dah invest dah lama, lebih kurang 10 tahun lebih. Dia seorang pemandu lori daripada Pulau 2 kat Rawang. Kita tahu lah gaji Pulau 2, gaji pemandu lori berapa, dalam 2,000, maksimum pun 3,000 lebih kurang. So dia kata dia simpan dengan mak saya melalui EPF. So unit trust kita boleh simpan melalui EPF. So dia simpan dengan saya melalui EPF dengan mak saya. Tapi mak saya suruh dia menyimpan juga RM100 sebulan. Tak apa, simpanlah RM100 sebulan, additional kan, simpan. Dia kata, okeylah kak, saya simpan sebabkan saya percaya kakak, saya simpan. Tapi 3 tahun yang lepas, dia call mak saya, dia kata, kak, ada tak dalam 5,000 lebih saya nak pakai? Ada je sebab awak dah simpan lama kan? Ada. Okay, keluarkanlah. Jumpa mak saya, masa sign borang untuk buat pengeluaran, dia menangis. Lelaki yang umur dalam 50 lebih menangis. Depan mak saya, depan perempuan. Itu mak saya cakap, awkward lah apa je kan? So mak saya tanya, kenapa nak menangis? Kenapa ni kan? Dia kata, kak, kalau akak tak suruh saya menyimpan 10 tahun yang lepas, 7 tahun yang lepas lah. Dia kata, saya tak ada pun 5,000 kak untuk saya keluarkan sekarang. Isteri saya tak ada pun wang emas untuk digadaikan. Jadi kenapa dia nak keluarkan ni? Dia keluarkan disebabkan anak dia nak sambung belajar. Anak dia nak sambung belajar. Bukan dia nak pergi luar negara macam saya. Kita family kita orang nak simpan-simpan nak pergi luar negara. Itu kita orang rasa punya enjoy. Dia nak guna duit untuk anak dia bersara. Untuk anak dia belajar. Bersara pula. Untuk anak dia belajar. So kalau kita even 500,000 tak ada untuk anak kita belajar, susah. So alhamdulillah, saya rasa lecturer KPM alhamdulillah kan, cukup. So yang lain cuma cuba kita manage sekarang. Kadang-kadang tujuan setiap orang menyimpan berlainan. Ada yang kata nak beli rumah, simpan nak beli rumah. Ada nak beli kereta, ada untuk perkahwinan. Macam kawan saya, majoriti semua simpan saya untuk kahwin je. Tapi ada juga yang simpan untuk anak. Ada. Kita tak tahu apa feature yang one day future kita macam mana. That's why kita kena simpan sekarang. Tu je. Mungkin sebab benda nak elak kan. Tapi macam contoh COVID, kita tak tahu benda tu muncul. One day COVID 2.0. Tapi tak nak lah, forward lah, memang nak elak. Tapi kita never know what happen to us actually in the future. Macam mak saya selalu cakap, kita sediakan cushion yes, untuk kita jatuh, betul tak? Betul. Kalau orang tak sediakan, jatuhlah ke lantai. Jatuh, kau dah sakit. Bila kau dah ada cushion, at least kau landing, kau rasa safe. Betul. That's why. Itulah kot. So, last kali, ada apa lagi? Terima kasih yang last kali join Ustaz Makzan, Sir Johan, Sir Zainul, Encik Maizul. Maizul. Okay.
Terima kasih. Terima kasih juga Madam Shakira. Madam Shakira jemput kita orang. Alumni KPMBP. InsyaAllah ada maybe nak lagi ke. Boleh je. InsyaAllah. Saya suka untuk sharing pasal benda ni. Boleh je contact. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.